Assalamualaikum anak-anak menti yang Umi sayangi. Apa khabar semua? Sihat? Rindunya dah lama kita tak jumpa kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat je Umi. Kami pun sangat rindu dekat Umi. Waalaikumsalam Umi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Umi. InsyaAllah sentiasa berada dalam rahmat Allah. Salam, sihat je Umi. Yelah Umi, kita kan tak jumpa sebab cuti raya hari tu. Maklumlah 2 tahun tak beraya kan? Betul tu Fat. Nak pula raya tahun ni mengejut. Cannot brain. Alhamdulillah anak-anak Umi semua sihat. Betul kata Hakim, terkejut sangat raya tahun ni. Nak luruh jantung Umi ni. Tapi, Umi lagi terkejut tengok korang ni. Semua makin berisi. Tak apa Umi, kita orang dalam proses membesar. Kenalah makan banyak sikit. Ada-ada je kamu ni Kuan. Macam mana pelajaran kamu semua setakat ni? Ada apa-apa masalah? Kalau ada boleh share dengan Umi. Adalah Umi dah open table ni kat Umi. Saya ada kekeliruan lah Umi dalam subjek falsafah ni mengenai dengan topik konsep insan yang saya nak tanya dekat Umi. Apa yang kamu keliru tu Fadli? Saya nak cuba jawab Umi soalan Fadli tadi. Fadli, sudah semestinya wujud perbezaan antara kedua fahaman tersebut. Maksud insan menurut tamadun barat terbahagi pada beberapa pandangan falsafah. Yang pertama, falsafah klasik atau falsafah Yunani. Aristotle mengatakan bahawa maksud insan adalah man is a rational being, man is a rational animal. Maksudnya di sini adalah manusia adalah kejadian ataupun kehidupan yang berfikir menggunakan akal. Dan yang kedua ialah falsafah zaman pertengahan, iaitu konsep manusia sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada hukum Tuhan. Di waktu ini adalah mereka berpandangan kepada agama Kristian, maka mereka lebih patuh kepada arahan dan hukum daripada Tuhan. Dan yang ketiga ialah falsafah moden. Friedrich Nietzsche mengatakan bahawa manusia berteraskan emosi dan kehendak maupun kemahuan diri. Dan beliau mengkritik pemahaman Aristotle yang berkaitan akal, dan beliau menekankan di sini tentang emosi dan kemahuan diri. Dan falsafah yang keempat adalah falsafah pasca moden. Jean-Paul Sartre mengatakan bahawa kewujudan manusia dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup.
beliau terkenal dengan falsafah existentialisme, dan mana beliau membuang elemen kerohanian dalam manusia dan berpendapat bahawa manusia boleh melakukan apa sahaja yang mereka nak lakukan. Sebenarnya asal-usul insan ni dari segi faham Islam pun ada juga. Okay, biar saya terangkanlah ya. Semua daripada kaus bersarakan. Jadi insan ni berasal dari kata al-ins yang disebut dalam Quran, ataupun kita kenali dia dengan kalimah an-naf, nasiya, yansa, yang bermaksud lupa. Jadi insan dalam istilah ni secara etimologis bermaksud harmoni, lemah lembut dan berperi kemanusiaan. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan raganya. Iaitu ataupun kita boleh fahamkannya, insan ni memiliki keupayaan untuk berfikir. Wah, penerangan yang baik, lengkap dan mudah difahami. Macam mana Fadli? Boleh faham? Oh, macam tu. Baru saya faham sekarang ni, Umi. Saya nak tambah sikit berkaitan topik ini. Saya tahu mengenai kejadian insan menurut Islam asalnya pada nufah, iaitu proses bermula selepas persenyawaan, penyatuan antara sel sperma dan ovum. Kemudian berlakunya alaqah, iaitu sel yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Dan seterusnya ialah proses muqah, yang mana keadaan darah beku bertukar menjadi seketul daging. Otak secara tunjang dan anggota lain mula terbina beserta sistem pernafasan dan degupan jantung. Dan kemudian alamak, ada proses lepas tu lah, tapi saya lupa apa ya Umi. Saya tahu prosesnya Umi sifat mudrah, iaitu izhar dan lahmi dan nafkhu roh. Iaitu pertama dia nizam dan lahmi, peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Kemudian darah pula mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Akhirnya berlakulah penyempurnaan organ. Manakala nafkhu roh pula adalah peringkat peniupan roh. Bagus kamu semua ni fokus dalam pelajaran. Tapi kamu semua tahu tak proses kewujudan manusia menurut sains? Okey, proses kewujudan manusia ni bermula dengan percantuman sperma dan ovum melalui proses persenyawaan. Seterusnya membentuk zygote dan membentuk embrio, lalu berkembang menjadi fetus dan akhirnya menjadi seorang bayi. Oh, macam tu rupanya menurut sains. Faham. Kamu semua mesti ada belajar matlamat penciptaan insan kan? Umi nak setiap seorang kongsi satu pandangan mengikut agama. Fadli boleh mulakan? Boleh je Umi, jangan risau, saya akan terangkan. Pandangan pertama ialah pandangan Islam, iaitu hamba dan khalifah. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 dan surah Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya manusia sebagai hamba dan khalifah. Dekat sini terdapat perbezaan peranan antara hamba Allah dan khalifah. Bagi hamba Allah ialah pertama, kena patuh segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita kena tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala khalifah pula ialah pertama, memakmurkan bumi. Kedua, menjaga agama, masyarakat dan negara. Dan akhir sekali, kena amal ma'ruf dan nahi munkar. Bagus Fadli. Ikwan boleh sambung? Baik Umi, bagi pandangan Kristian pula, tujuan penciptaan manusia mengikut Kristian ialah memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam penciptaannya. Dan mereka juga mempunyai pandangan yang mana wujudnya pandangan dosa warisan. Apa yang dimaksudkan dosa warisan? Dosa warisan ialah dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini disebabkan oleh jiwa manusia adalah bersih, suci sehingga berlakunya dosa warisan dan meletakkan manusia dalam kematian yang tidak baik. Pak An, pandangan agama yang sesudahnya boleh bagi?
Boleh je Wan, tiada masalah. Okey. Matlamat penciptaan insan mengikut pandangan agama Hindu. Manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan, atau istilah mereka panggil arta dan kama. Manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab, atau istilah dharma, iaitu duty or obligation. Dan sekiranya mereka tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dunia, iaitu samsara. Dan matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksha. Moksha itu adalah kesempurnaan, dan kesempurnaan ini hanya dapat dicapai apabila manusia melakukan kebaikan di dunia ini, kerana mereka akan hidup lagi akan datang, atau istilahnya reincarnation. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia. Sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Jadi, konsep moksha ini ialah mereka ingin membebaskan diri daripada ketahanan hidup dan mencapai matlamat yang tertinggi, iaitu moksha, atau dipanggil kesatuan dengan Tuhan. Hakim, sambung, jangan malas. Ayolah dan terangkan ni Okey. Matlamat penciptaan insan menurut pandangan agama Buddha. Manusia ni dia di agama Buddha anggap hidup berasaskan karma ataupun ketentuan. Jadi apapun ketentuan ni tak dianggap sebagai preordained fate ataupun ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Okey, karma ni merujuk kepada perbuatan manusia, sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Jadi apa yang kita boleh faham, matlamat kehidupan manusia dari pandangan agama Buddha ni adalah untuk mencapai nirvana. Contoh tak apa maksud nirvana? Nirvana ni ialah tercapainya satu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Macam itulah menurut pandangan agama Buddha. Bagusnya anak-anak Umi ni. Biar Umi terangkan pula pandangan Confucianism. Confucianism ni lebih berbentuk set idea-idea dan bukan bersifat wahyu agama. Ajaran Confucianism ni menekankan bahawa manusia agung mesti mempunyai sifat kasih sayang, dan manusia juga dianjurkan untuk mengikuti prinsip-prinsip etika dalam hidup. Sebut pasal insan ni kan, Umi nak tanya, dari mana datangnya manusia? Menurut Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 1 hingga 2, pada Rasul untuk memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan ini. Seluruh manusia berasal dari Allah, dalam arti bahawa Allah yang menciptakan dan menghidupkan mereka dari asal yang tidak ada. Bagus Fadli. Sesiapa boleh bagi tahu Umi untuk apa manusia ini diciptakan? Menurut Al-Quran, tujuan manusia diciptakan juga memiliki tujuan agar manusia dapat menyembah Allah sebagai pencipta mereka. Hal ini tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Selain itu, terdapat juga ayat Al-Quran lain juga menyebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. Mafhumnya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Betul? Lagi Umi nak tanya, ke mana manusia akan pergi setelah mati? Biar saya jawab soalan ini. Okey, ke mana manusia akan pergi? Dalam surah An-Nahl ayat 61 ada menerangkan bahawa kematian adalah satu yang pasti di dalam mana-mana kepercayaan. Dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat, yang merupakan tempat pembalasan di atas apa jua amalan semasa hidup di dunia. Tu dari segi Islam lah kan, ke mana manusia akan pergi.
Okey, soalan terakhir daripada Umi. Apakah perbezaan kematian mengikut agama Kristian, Hindu, Buddha dan Confucianism? Mengikut agama Kristian, kematian adalah peralihan status hidup kepada status yang tidak hidup. Orang-orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup sebagaimana statusnya sejak ia tercipta. Sebab ia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Tuhan, satu-satunya yang tidak pernah mati. Selain itu, dalam perjanjian baru, kematian paling sering muncul dalam konteks kebangkitan, bukan dalam konteks kebinasaan. Mengikut agama Hindu pula, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan. Ini adalah pandangan daripada Altar dan Kamar. Namun ada juga yang berpandangan antaranya ialah manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab ataupun tugasan. Sekiranya manusia tidak melaksanakan tanggungjawab, mereka tidak akan melepaskan diri daripada kesedaran dunia. Ini adalah pandangan daripada samsara. Seterusnya, bagi agama Buddha, kematian dalam pandangan Buddhism bukanlah akhir dari segalanya. Iaitu kematian berarti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Dalam agama Buddha, kematian tidak dapat dipisahkan dari kelahiran. Dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Yang maksud bahawa yang hidup pasti akan mati. Akan tetapi, agama Buddha tidak menceritakan bahawa wujudnya kehidupan selepas mati. Okey, yang terakhir ialah kepercayaan Confucianism. Confucianism ni dia kepercayaan dia tak pernah mengkaji sebarang perkara yang melibatkan kematian ataupun ilmu gaib. Lepas tu, Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Confucianism. Chunzi ni dia punya pengasas lalu dalam agama Confucianism ni. Lepas tu, Chunzi ni seorang yang mempunyai peribadi yang agung dan beriman. Alhamdulillah, dapat juga kamu semua mengulang kaji topik konsep insan pada hari ini. Umi nak kamu semua tahu betapa pentingnya untuk kita semua memahami konsep insan kerana kita hidup dalam masyarakat majmuk. Okeylah, sampai di sini saja. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada kita semua. Hati-hati balik kolej. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik Umi, insya-Allah. InsyaAllah Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. InsyaAllah Umi pun hati-hati balik.